What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright, dalam video kali ini kita akan kembali mengupas siri fan-made manga karya Arthur dari tim The Library of Ohara. So, untuk chapter kelima ni, Arthur menjudulkan tajuknya sebagai Beneath the Mask. Dalam chapter lepas, kita dapat melihat kerunsingan yang telah wujud dari raja-raja dunia, puteri-puteri mereka akibat serangan yang telah dilancarkan oleh pihak Revolutionary Army. Dan Marijoa boleh dikatakan telah pun dilumpuhkan oleh pasukan Revolutionary Army apabila gondola yang merupakan satu-satunya akses logistik untuk naik ke atas tempat itu telah pun dirosakkan. Kemudian kita disajikan dengan pertarungan antara pasukan Revolutionary Army menentang pasukan CP0 dan kemampuan Awakening Logia yang pada aku cukup meyakinkan. Terutamanya pasal Awakening boleh ciptakan binatang hidup. Memang cukup menarik. Bukan apa, pasal sebelum ni pun kita boleh tengok yang bekas Admiral Aokiji pun mampu menghasilkan serangan berbentuk haiwan yang diberi nama Peasant Bag. Begitu juga Akainu menghasilkan serangan berbentuk haiwan iaitu Horn Blaze. So bagi aku, Arthur really did a good job in figuring the theory. Dan dalam chapter sebelum ni kita boleh melihat yang finally Dragon telah pun berjaya menjejaki kedudukan Im Sama. So what will happen dalam chapter kali ini? Jom kita tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Koverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, service atau media sosial korang. Join grup Telegram Koverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Dan kalau korang berminat dengan jersey Koverto Fleet ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Tiap masa di mana saja nikmati bersama. Di cover page chapter kali ini kita dapat melihat yang Beji dan Crocodile tengah bermain poker bersama-sama seekor kuda sebagai dealer kat situ. Dan kat sini kita dapat melihat yang Beji telah menggunakan kemampuan buah devilnya untuk main kotor. Membuka tirai chapter kali ini kita dapat melihat Dragon sedang berdialog dengan Im Sama. Dragon menanyakan apa maksud nama Imu kepada Im Sama. Im Sama mengatakan setelah dia naik ke langit, dia merasakan bahawa namanya patut diubah kepada nama-nama Tuhan. Dan mengatakan sebagai bekas Celestial Dragon, sudah semestinya lah Dragon familiar dengan nama original Im Sama. Dragon kemudiannya mengatakan sambil terkejut, "Tunggu, kalau nama kau Imu, takkan nama kau merujuk ke nama tu? Nama yang diajarkan kepada Celestial Dragon untuk ditakuti, nama yang menjadi musuh alami kepada para dewa." Kemudian Dragon mengatakan yang Im Sama dah patut mati ratusan tahun dahulu lagi dan tertanya-tanya bagaimana Im Sama masih lagi terus hidup, dan mengatakan bahawa baru sekarang dia faham kenapa Celestial Dragon follow Im Sama, kerana mereka takut dengan dia, dan mengatakan untuk melupakan soal Celestial Dragon kerana Im Sama lebih berbahaya berbanding mereka dan Dragon perlu menghentikannya segera sambil membuka kuda-kudanya. Im Sama sambil mengeluarkan satu jurus dari tangannya mengatakan bahawa dia telah memalsukan kematiannya dan telah kembali ke dunia dari kuburan tidak lama dahulu. Kemudian sambil mengatakan yang kamu semua perlu ingat bahawa tiada Devil Fruit yang mampu menandingi kekuatan lautan. Im Sama telah melancarkan serangan berombak berair ke arah Dragon dan Dragon turut menyerang balas dengan teknik anginnya yang berkepala naga. Kemudian scene telah beralih ke arah Eden City, di mana kita diperlihatkan yang kawasan Marijoa sedang dievakuasi.
Kemudian panel beralih ke atas bumbung dan kita dapat melihat dialog sosok seorang Marine yang mengatakan yang dia perlu menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian scene telah beralih kepada pertarungan di antara Lindbergh menentang Kumadori. Kumadori telah mengikat Lindbergh dengan rambutnya dan menyerang Lindbergh dengan teknik shigannya, dan Kumadori sangat terkejut kerana teknik tersebut tidak berkesan walaupun dia telah menyalut serangannya dengan haki. Kemudian giliran Lindbergh pula mengatur serangan balas dengan membakar rambut Kumadori dan menggondolkan kepala Kumadori. Kemudian Lindbergh telah menumbuk Kumadori tepat ke dadanya, namun Kumadori menahan serangan tersebut dengan teknik tekainya. Namun pertahanan Kumadori tidak bertahan lama setelah Lindbergh mentorpedokan tubuh Kumadori jauh dengan serangan Ortic home run-nya. Serangan tersebut telah menghancurkan beberapa bangunan yang berada di situ, membuatkan para Celestial Dragon terkejut, ketakutan. Kemudian melihatkan keadaan Kumadori dan yakin dengan serangan terakhirnya tadi telah berjaya menewaskan Kumadori, Lindbergh telah menghubungi Karasu dan Morley dan memanggil mereka untuk berkumpul semula. Morley mengatakan yang dia telah selesai mengalahkan Jabra, begitu jugalah dengan Karasu. Kemudian Lindbergh meminta Morley untuk pergi ambil sabuk. Namun di saat Morley cuba untuk dive bawah tanah, tiba-tiba muncul satu akar raksasa dan telah knock out Morley. Rupa-rupanya serangan tersebut datangnya dari seorang Marine, dan melihatkan perkara itu, Karasu telah menyerang Marine tersebut dengan cakarnya. Namun Marine tersebut kelihatan begitu tenang setelah diserang dan berkata, "Hey man, relax lah, sampai terkoyak baju aku ni." Kemudian Marine tersebut telah menyerang Karasu di bahagian perutnya, membuatkan Karasu terlempar ke dinding dan mengakibatkan satu impak di situ. Kemudian di panel ni barulah kita mengetahui bahawa Marine tersebut adalah bukan Marine biasa-biasa. Dia adalah Admiral Ryokugyu. Dan kat info box ni kita dapat mengetahui kekuatan Devil Fruit Ryokugyu, iaitu plan-plan Nomi, dan dia merupakan follower untuk Brazen Justice ataupun Justice kurang ajar. Ryokugyu cakap yang masa bermain dah tamat dan sekarang adalah masa untuk dia menangkap mereka atas arahan Isho. Kaku yang sebelum ni dikalahkan Karasu telah bangun semula dan bertanya Ryokugyu ke mana dia selama ini. Kemudian melihatkan Karasu yang tersidai, Lindbergh bertanyakan keadaannya, dan melihatkan Karasu yang cuba bangun, Ryokugyu telah membuka bajunya, membuatkan Kaku rasa macam pelik sikit. Kemudian Lindbergh telah meluru ke arah Ryokugyu dan menyerangnya dengan serangan yang sama dia menyerang Kumadori, Ortic home run. Namun dengan serangan Lindbergh itu gagal melayangkan Ryokugyu seperti mana Kumadori. Bahkan Ryokugyu senyum je. Kemudian Lindbergh cuba menembaknya dengan beam dari robotnya itu, namun Ryokugyu telah pantas mengelak dan melompat ke bahagian atas Lindbergh, dan dengan tangannya disalut haki Ryokugyu telah menyerang Lindbergh, menyebabkan Lindbergh bersama robotnya telah terbaring, dan Ryokugyu juga telah menggunakan kemampuan tumbuhannya untuk mengikat Lindbergh ke tanah. Dan sambil bersila di atas Lindbergh, Ryokugyu mengatakan untuk menjadi seorang admiral, seseorang itu mesti perlu menguasai teknik haki pada tahap advance, dan dia rasa mereka sangat memandang rendah kepada kemampuan dia. Dan dia pun mengatakan yang dia perlu menangkap mereka semua hidup-hidup. Karasu yang berjaya melarikan diri dari situ telah berjalan tercapik-capik sambil memegang perutnya ke arah Kuma dan mengatakan dia perlu menggunakan kuasa Kuma untuk lari dari situ. Namun apa yang mengejutkan Karasu adalah Kuma tidak lagi dapat berbuat demikian kerana dia telah kehilangan kuasa buah devilnya. Kemudian scene telah beralih ke arah pertarungan Lucci menentang Sabo, dan Lucci dilihat berusaha untuk melarikan diri dari Sabo, namun Sabo menghalang dengan serangan fire shotgun. Namun serangan tersebut gagal menghentikan Lucci, dan Lucci dilihat terus ligat melarikan diri sehingga sampai dari aras atas dari mereka bertarung tadi. Lucci akhirnya menerima lamaran Sabo untuk meneruskan pertarungan. Lucci dilihat begitu lincah berlari dengan pantas dan kemudian menyepak tubuh Sabo dengan serangan rangkiakunya. Namun serangan itu gagal mencederakan Sabo until Lucci menggunakan serangan shigannya, yang kita dapat lihat serangan itu telah berjaya menembus bahu kiri Sabo. Namun Sabo tidak hanya berdiam diri, Sabo telah membalas serangan Lucci dengan Dragon Claw-nya, membuatkan Lucci termuntah darah. Sabo kemudiannya telah melajakkan tangannya ke belakang, dia macam kuda-kuda Luffy nak keluarkan Gomu Gomu no Rifle kan, dan
melepaskan tumbukan itu, namun Lucci berjaya mengelak dan meluru dengan kedua-dua genggaman penumbuknya dihalakan ke depan untuk menyerang Sabo sambil berkata yang Sabo telah terpedaya. Namun Sabo yang mengatakan sebaliknya, dan Sabo pun menyerang Lucci dengan serangan Flame Dragon King sambil dia juga menerima serangan Rokugan milik Lucci. Dan dengan serangan Sabo itu, Lucci dilihat berterbangan melayang sambil menghamburkan darah keluar dari mulutnya, dan Sabo telah memenangi pertarungan sengit itu. Siapa nak come first? Perhatian kepada sesiapa yang ingin menjana income melalui trading saham dan crude oil, Gila Pips Trader ada menyediakan PKP Private Coaching yang diberikan secara percuma kepada anda. Join channel Telegram Gila Pips Trader dan hubungi admin untuk book slot secara percuma. Syarat untuk menyertai kelas percuma ini adalah berumur 18 tahun ke atas. Jadi, jangan lepaskan peluang dan ayo daftar akaun trading anda secara percuma. Setelah pertarungan itu, Sabo berkata yang dia terlebih guna tenaganya dan ingin kembali bersama-sama grupnya. Namun, tiba-tiba kedengaran suara, "Aku rasa tak payah kot. Kau perlu ikut aku." Ternyata, Sabo telah disapa oleh Admiral Marine Fujitora Isho. Sabo yang mengenali Fujitora telah meluru menyerangnya. Namun dengan selamba, Fujitora menahan serangan Sabo dan berkata supaya Sabo jangan salah faham, kerana dia datang bukan untuk menangkap Sabo, tapi untuk memberikan Sabo satu tawaran dan menerangkan bahawa dia dan Ricardo, iaitu Admiral Ryokugyu, berada dalam organisasi rahsia Marine yang bermotifkan menentang korupsi dalam world government, sebuah organisasi yang diberi nama SWORD. Kemudian scene telah beralih ke arah pertarungan antara Imu menentang Dragon, di mana kita dapat melihat yang Dragon telah 100% berjaya dikuasai oleh Imu. Kemudian dengan satu genggaman tangan, Dragon telah dibebaskan dari penjara air yang memerangkapnya. Setelah dibebaskan, Dragon tertanya-tanya apa yang dilakukan Imu terhadapnya. Kemudian Imu menjelaskan bahawa setiap buah devil ada asal usulnya dan telah menjadi normal kepada semua buah devil untuk pulang semula ke lautan. Kemudian Imu mengatakan bahawa tidak diragukan lagi, Dragon telah mewarisi tekad orang itu dan dia merasa sedikit keraguan kalau anak Dragon, iaitu Luffy, yang mewarisi tekad orang tersebut. Dragon kembali bertanyakan Imu siapa sebenarnya dirinya dan bagaimana dia mampu memanipulasi air. Imu hanya membalas, "Kau patut tahu mengapa semua Devil Fruit lemah dengan air. Ia kerana supaya tiada pengguna Devil Fruit berani untuk menentangnya." Dragon sangat-sangat terkejut dengan pernyataan Imu dan bertanya Imu adakah benar kisah legenda yang dia dengari selama ini. Adakah benar kau orang itu? Kemudian Imu telah dengan perlahan membuka topengnya dan kita dapat melihat di sini wajah Dragon begitu terkejut setelah melihat rupa sebenar Im Sama. Tidak, mustahil, kata Dragon sambil mencuba menyerang Imu. Im Sama telah menanggalkan sarung tangannya dan ternyata kemampuan Devil Fruit Kuma Nikyu Nomi telah dirampas oleh Im Sama, dan dengan kekuatan itu sambil berkata, "Kau masih terlalu awal, sehingga hari yang dijanjikan itu tiba, barulah kita bertarung semula. Mari kita bertemu semula di pulau terakhir itu, Joy Boy." Im Sama pun menampak Dragon, membuatkan Dragon telah hilang dari situ dan chapter pun tamat. Dan kat last panel ni juga Arthur beritahu yang untuk last chapter nanti, chapter yang ke-6 nanti, dia akan menyediakan 30 muka surat beserta cover page berwarna. So gang, macam mana menurut korang chapter fanmade ni? Power ke tak power ke? Korang boleh komen kat bawah, okey? Dan diulangi kepada korang yang berminat untuk dapatkan jersey Scoverto Fleet 2.0 ini, korang boleh klik link di ruangan komen yang telah dipinkan di bawah. Untuk lengan panjang harganya RM65 dan lengan pendek RM60. Cepat gang, tarikh tutup pre-order akan tamat pada 11 Mac 2021. Dah tak lama gang. Dan satu lagi kepada korang yang berminat untuk dapatkan face mask Scoverto Limited Edition ini, korang boleh klik link yang dah dipinkan kat bawah juga. Aku hanya tawarkan 100 pieces saja yang bernilai RM20. Tapi kalau korang grab jersey Scoverto Fleet dengan face mask ini, aku bagi harga serendah RM18 sahaja untuk face mask ni. Jadi segera sebelum terlambat, okey? Dan macam bulan-bulan sebelumnya, hari ni aku nak wish birthday nakama kita. Happy birthday
to all February babies, semoga segala apa yang korang hajatkan tertunai. Special wish to my wife, semoga segala impian awak tertunai. Tian, birthday 4 tahun sekali. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. And gang, sedikit renungan before I end. Bertanggungjawablah sepenuhnya untuk apa yang berlaku dan bakal berlaku kepada kita. Itulah bukti tertinggi darjat kematangan. Di saat kita telah berpindah dari alam kanak-kanak ke alam dewasa, di saat itulah kita wajib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala tindak tanduk kita. Jangan lagi menunding jari kepada sesiapa pun, baik kawan mahupun keluarga, terhadap kegagalan diri kita sendiri. Selagi ada sikap dan sifat menyalahkan orang lain terhadap kesilapan dan kekhilafan, selagi itulah apa yang kita impikan tidak akan tercapai. And remember, be stronger than your excuses. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi